wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan FSSH. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan masih mematuhi perintah PKPB seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan. Seperti yang semua sedia maklum, pihak pengurusan FSSH telah melaksanakan satu program santai ilmu, iaitu satu program perkongsian buku bagi manfaat kita bersama. So pada pagi ini, untuk meneruskan program santai ilmu kita bagi sesi yang ke-22, saya selaku moderator ingin memperkenalkan dua orang panel yang tak asing bagi kita di Fakulti Sains Sosial dan Humanitis, iaitu panel pertama Encik Muhammad Elmi bin Daud dari Sekolah Pendidikan. Tajuk bukunya Ilmu Piramli. Manakala panel kedua kita Encik Muhammad Ali Amran bin Othman dan juga dari Sekolah Pendidikan. Tajuk bukunya dengan koleksi status Facebook terbaik. Okay, kalau apa yang dapat kita lihat daripada tajuk-tajuk buku ini, ia agak menarik yang akan disajikan untuk kita pada pagi ini. Okay, untuk makluman semua lah, sepatutnya kita pagi ini kebiasaannya ada tiga panel, memandangkan satu panel tidak dapat hadir kerana mengikuti kursus. Jadi untuk pagi ini saya dimaklumkan bahawa panel boleh menambah lagi masa. Kalau sebelum ni yang saya dipahamkan setiap orang hanya dalam 20 minit. Okey, sekarang ni bila dua orang panel, masa tu kita boleh akan dipanjangkan sedikit, mungkin 25 minit. Terpulang pada ni lah panel, kalau boleh panjang sikit lah. Okey, untuk makluman, program ini kita dibahagikan pada 3 sesi, iaitu sesi pertama, panel akan memberikan mukadimah buku dan juga memperkenalkan penulis buku. Manakala sesi kedua, ini adalah ulasan penuh kandungan buku tersebut. Dan sesi ketiga, rumusan berkaitan buku tersebut. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput panel pertama untuk memulakan sesi pertama kita. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Aziz sebagai moderator kita hari ini. Hari ini kira macam edisi khas lah. Ada 2 orang je panel kan. Waktu masa panjang. Saya rasa harap yang terbaik lah. Okey. Saya share dulu slide saya. Okey, hari ini saya nak kupas buku berkenaan dengan ilmu Piramli yang dikarang oleh Abu Kamal oleh Sana Senja Enterprise. Okey, buku ni cetakan pertama ni pada 2017, 3 tahun yang lepas. Nama sebenarnya ialah Kamaruzaman bin M. Umar dan nama panelnya Abu Kamal. Diterbitkan oleh Sana Senja Enterprise dan beliau merupakan jurnalis yang peminat Piramli. Okay, ini mukadimah dia. Ini saya ambil direct daripada buku dia. Dia membuat buku ni sebagai peminat Piramli dan dia membuat kajian yang terperinci daripada keluarga Piramli hinggalah sampai sekarang. Dan buku ini mengisahkan cerita-cerita Piramli itu ada kena-mengena dengan zaman kita sekarang. Maksudnya apa yang Piramli buat, cerita itu bukan semata-mata cerita saja atau hiburan, tapi ada pengajaran dia dan tauladahnya. Di sini penulis ada cakap, dia bukan seorang ustaz, bukan mempunyai agama secara khusus. Dia adalah dalam bidang kejuruteraan awam. Tapi dia berminat menulis buku ini sebab dia peminat pada Piramli. Ni muka dia.
penulis, dan ini pelakon yang menjadi Puteri Buluh tu dekat cerita apa Laksamana Doremi tu. Ni sekarang pelakon dia ni. Okay. Saya rasa itu je. Saya bagi kepada moderator untuk teruskan agenda seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Panel pertama. Okay, kita kita teruskan dengan panel kedua, silakan. Halo, Assalamualaikum. Dengar benda itu? Assalamualaikum. Saya Muhammad Abang. Bekerja sebagai penolong director di SOE. Sebelum saya pindah ke buku tajuk kualiti status tersebut terbaru, saya akan perkenalkan siapa penulis buku ini. Nama beliau ialah Ustaz Dr. Haji Harudin Abdul Rahman, bekerja sebagai pensyarah kanan di Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau ni ahli Majlis Penasihat Syariah Berfi'ah di Takaful Bahad Malaysia, perundingan pakar syariah berjalan Malaysia, grup Semen Bahad, Sele Dakwah Yadir, Konsultan Syariah Majalah Al-Ustaz, penerima negara media Islam negara yang ketiga, Lembaga Islam Terbaik. Dah banyak lagi lah dia punya ni. Saya terangkan kelulusan ni pula lah. Berkelulusan Jaga Segala, Usuluddin Universiti Melaya, ada master dalam Syariah Universiti Al-Yarmouk Jordan. Beliau ambil PhD dalam bidang Syariah dan Islamic Finance University of Wales, United Kingdom. Pengalaman beliau ni, dia banyak pengalaman lah. Saya nak terang pun banyak sangat ni. Tapi saya ambil yang penting-penting lah. Ahli panel kajian syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, perunding syariah UEM Lens Bahad, ahli Majlis Penasihat Syariah Syariah Siras Capital Limited Jeddah, penasihat syariah luaran RSB Islamic Berhad. Dia punya panjang, dia punya intro dia tu. Dalam buku ni ada 45 subtopik, tapi saya nak terangkan ada 5 topik saja. 5 topik tu yang berkaitan kehidupan kita harian lah, kehidupan kita seharian. Iaitu kita dalam subtopik tu ada tentang bertajuk aib, bersangka-sangka, jadilah baik, puji-pujian, sakitkan hati. Dalam tu lah, dalam buku ni ada 45 tajuk subtopik tadi. Cuma saya terangkan 5 je lah. Kalau nak terangkan sampah habis ni panjang ni saya nak terangkan. Itu saja untuk introduction. Saya serahkan kepada tuan moderator kita. Okey, terima kasih. Kita baru saja mendengar sedikit mukadimah daripada buku yang akan bagi saya panel untuk panel yang kedua tu mic ni agak bising Saya rasa ada berdekatan antara satu sama lain dengan PC. Okey, tak apa. Untuk program seterusnya, program ni diteruskan dengan sesi yang kedua, iaitu panel akan memberi ulasan lebih lanjut tentang buku masing-masing. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput panel pertama untuk mengulas buku. Okey, terima kasih Cik Aziz. Okey, saya teruskan. Buku ini ada dalam, dia terbagi pada 4 bab, topik yang besar. Salah satunya ialah bab yang pertama, silsilah keturunan. Silsilah keturunan ini menceritakan
Di mana asalnya P. Ramlee dan keluarganya. Kampung asal ayahnya ialah Tengku Nyak Tengku Putih adalah nama ayahnya yang berketurunan Aceh, iaitu dari kampung Pulau Pinang Lok Samawe, negeri Aceh Darussalam. Kalau dulu nama dia negeri Aceh Darussalam dalam abad ke-19. Nama tempat ni sama seakan nama di Pulau Pinang. Mungkin nama ni diambil daripada tempat lahirnya ayah seniman P. Ramlee. Jadi dia berhijrah ke Pulau Pinang dan bertemu jodoh. Lahirlah seniman agung di sana. Beliau adalah keturunan bangsawan dan bukan calon-calon orang yang meninggalkan kampung halamannya Aceh ke Pulau Pinang. Biasa kita dengar orang-orang dahulu ni kalau berlayar ke atau berhijrah, ilmu dia ada mesti penuh dan dia bukan calon-calon orangnya. Okey. Kalau kita tengok nama dia ialah bukan Tengku, ia Tioku. Ini perbezaan Tengku, Tioku dan Tunku di Aceh. Di Malaysia biasa kita dengar pada Tengku dan Tunku. Dan ramai menyatakan ayah P. Ramlee ni guna nama TUQ atau nama seperti kata Tengku dan Tuanku. Sekarang ini telah meleset sebab Tengku di Aceh itu maksud ahli agamawan atau seperti panggilan ustazah di Malaysia. Perkataan Tunku pula tu membuat maksud orang yang mempunyai keturunan raja-raja. Manakala Tunku pula adalah dari golongan bangsawan. Jadi tak heranlah kalau kita tengok Tan Sri P. Ramlee ni ideanya seakan orang yang berilmu, bukan calon-calon orangnya. Okey, ayah P. Ramlee ni terdiri pada golongan bangsawan. Jadi dia berhijrah daripada Aceh ke Pulau Pinang, maksudnya bukan membawa tangan kosong lah. Ada ilmu dan ada dia punya fikiran masa depannya untuk anak-anak dan keluarganya. Okay. Ini petikan pada buku tu, orang dahulu yang berlayar membawa kapal yang besar biasanya adalah tujuan perdagangan atau peperangan. Nak berniaga hingga menyeberangi lautan pastilah mempunyai kematangan ekonomi. Begitu juga jika mahu berperang mestilah mempunyai pelbagai ilmu bela diri agar diri itu benar dan mantap. Ini adalah falsafah orang dulu-dulu lah. Bukan sahaja nak berhijrah atau sahaja nak pindah. Okay. Di sini penulis menceritakan kenapa pentingnya salasiah dan nasab ni. Sebab waktu-waktu sekarang kita pun budak-budak muda atau masyarakat sekarang tak tahu kita punya asal usul yang betul-betulnya. Yang kita tahu sampai atuk dan atau moyang kita saja. Tak macam orang dulu dan zaman-zaman Nabi, pentingnya nasab-nasab itu sampailah ke nenek moyang yang mereka tak tahu. Di situ dia akan mengekalkan nama-nama keluarga sampailah ke betul-betul moyang mereka yang beberapa yang lama dulu. Jadi masyarakat dahulu kalau kita tengok seperti kenduri kahwin yang meriah dengan kehadiran keluarga, jadi yang bersama peluang beramal mesra dengan penduduk setempat. Selain itu dari acara keramaian dapat juga melihat perhimpunan keluarga terjadi apa perkara yang tidak rancang seperti kematian. Di situ baru kita nampak kita tak pernah jumpa keluarga-keluarga kita, tapi disebabkan ada kenduri atau disebabkan kematian, di situlah kita berjumpa kembali kaum kerabat kita yang kita tak pernah jumpa. Itu yang pentingnya nasab. Dan di situlah kita tahu nasab kita dari mana ke mana dan asal-usul keluarga-keluarga kita. Ini dalam satu filem anak bapa Tan Sri P. Ramlee, kalau kita tengok ada petikan skrip dia, Mahfuz Mahfiz yang ini moyang saya, Mahfuz Mahfiz yang ini datuk saya, Mahfuz Mahfiz yang ini bapa saya, Harun Mahfiz yang ini saya. Kalau tuan-puan tengok cerita ni, dia akan tunjuk gambar-gambar yang dekat dinding tu. Itu menunjukkan keturunan-keturunan dia. Sampailah dia sendiri kan. Yang jadi bapa tu ia Tompel. Sudah ingat Kalau pada ikut pandangan penulis, dia kata dia gunakan banyak Mahfuz ni adalah merujuk kepada kata-kata dasar tahfiz. Maksudnya skrip yang dibuat oleh Tan Sri P. Ramlee ni bukan biasa-biasa je. Mungkin dia ada ilham daripada agama sendiri dan dia pernah belajar agama dahulu. Dia transform ke cerita-cerita dia untuk dijadikan teladan atau pemahaman yang berlainan lah. Kalau orang lain tengok pemahamannya lain, tapi bagi P. Ramlee, ini yang dia nak tujukan dia untuk betapa perlunya ketahui keturunan kita, nasab-nasab kita untuk disampaikan kepada anak-anak cucu kita yang akan datang. Okey, bab kedua ni bangsa Melayu. Dalam bab kedua bangsa Melayu ada sub lagi pengenalan Melayu, seni berkata-kata, pendeka dan laksamana, lagu dan irama, pakaian, adab pergaulan, 6 jahanam dan saja hasan. Ini
berkaitan dengan filem-filem dia yang tentang bangsa Melayu. Saya tak ambil semua. Kita tengok Perdana Melayu dulu, bab ni. Okay, Melayu adalah sebuah bangsa yang tidak terpisah dengan Islam. Betul kan? Seperti sekarang. Okay, kalau Cina ada tulisannya, India ada tulisannya, dan Melayu tulisannya ialah Al-Quran dan Jawi. Betul. Itu yang membuktikan orang Melayu. Okay, kalau kita tengok kata-kata yang ditulis penulis, nama saja Melayu. Tapi panggil orang woi. Apa ingat saya, batu kah, kayu kah? Ini adalah satu sendirian tempat di Sdn Agung tentang kerutuhan adat dan adab seorang Melayu. Itu yang berkaitan cerita Piramli ini yang ada kaitan dengan isu semasa dan isu akan datang. Kita boleh ambil teladan daripada itu. Okay. Merdeka Laksmana. Okay. Apa beza Merdeka dan Laksmana? Seperti yang kita cerita maklum, filem Piramli ada satu filem berjudul Merdeka Bujang Lapuk. Okay. Dan ada juga cerita filem tentang Laksmana Hantua dan Laksmana Doremi. Okay. Merdeka biasa tugasnya bertumpu dalam negara atau tertumpu satu kampung yang tidak melibatkan keluar negara, dengan mengepalai satu batalion menghantar bantuan berperang. Okay. Dalam filem Merdeka Bujang Lapuk, kita dapat perhatikan sepertiga orang mewakili di pangkalan penambang itu bergaduh sesama samsing. Kampung Tiga Lai yang diceritakan oleh Perdana Pusat telah memberi idea untuk membuat semekian. Okay. Dengan memberanikan diri, tiga-tiga itu membuat provokasi hanya mendapat perhatian dari masyarakat setempat dan terus membuat huru-hara. Kalau kita tengok dekat cerita tu, yang dia membuat tak puas hati, dia membuat huru-hara di jeti sampan tu, dan Pendekar Musta pun datang. Di situ dia membuat provokasi dan bermulalah huru-hara, dan situlah mereka mengenal Pendekar Musta. Lepas dengan tidak melepaskan peluang yang ada, mereka terus mencari Pendekar Musta untuk menambah ilmu. Dari itu pendekar itu pun berkhidmat untuk menjaga satu tempat atau kampung sahaja. Jadi dia tak suka show off ke tempat-tempat lain lah untuk menunjukkan itu dia hebat. Jadi dia low profile lah. Okay. Kalau kita tengok orang zaman dulu, senjata yang digunakan adalah keris, parang tombak dan lain-lain. Seumpamanya kenderaan macam itulah sampan, perahu, kuda. Okay, Laksmana tugasnya lebih berat, iaitu duduk langsung di bawah pimpinan kerajaan. Seperti Laksmana Hang Tuah akan keluar pada jarak jauh, menjalankan amanah hingga seberang laut hingga meninggi dunia. Itu maksudnya biasa dia akan meninggalkan negara bukan masa agak yang lama. Senjata yang digunakan dulu ialah dari sekecil sebesar-besar, iaitu keris dan meriam. Itulah juga yang digunakan dari perahu dan sampai hinggalah sebesar kapal. Ini dia ada petikan daripada filem Laksmana Doremi yang terdapat mengenai ilmu hikmah, iaitu ditimbangkan dari filem Doremi ni yang menggunakan tiga terbang, teropong ajaib dan bangsi hikmat. Walaupun nampak seperti lawak, tapi ia penuh biasanya tersurat dan tersirat. Okay, yang kedua selainnya adalah ilmu maki. Kalau kita tengok tajuk dia pun, kita pun macam dah terbiasa kan ilmu maki dia kan. Ini merupakan satu perkara yang sensitif lah kalau kita nak bincang. Okay, sebagai pemula kita tengok Laksmana Doremi lah, kisah Doremi ni. Yang Mi pergi mencari kerja di tempat, di bandar. Itu salah satu syaratnya nak kerja, anda kena tahan maki, betul? Akhirnya dia jadi level dan dihalau oleh majikan yang dia nak kerja itulah. Okay, ilmu ini digunakan untuk menjadikan seorang yang dimaki kerana mungkin terdapat sifat keegoan yang tinggi dalam diri. Selain dari itu juga mungkin sifat diri seseorang itu yang merasakan diri sahaja yang betul. Bila datang satu pukulan perkataan yang menghentak ke dalam hati, barulah dia sedar ada kelemahan diri. Jadi kalau ikut pandangan penulis tu, ilmu maki ni ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Kebaikan dia itulah untuk menjadikan diri, bukan semata-mata nak membalas dendam atau sahaja nak membuat orang tu malu. Jadi ini boleh berlaku pada siapa sahaja, tidak mengenai peringkat umur atau taraf kehidupan miskin atau kaya. Hal keadaan ini boleh juga berlaku pada orang yang sihat atau yang kurang sihat. Cuma yang dapat mengawal perasaan ini adalah sifat sabar dan keimanan dalam seseorang. Okey, bab ketiga lah ekonomi. Dalam bab ni ada banyak dari pasar dan pasaran, jin dan syaitan, masalah masyarakat sekarang, ahli nujum dan bomoh temberang, kaya dan miskin, hang kebun, hang cangkul dan seterusnya lah. Ya, di sini saya akan ceritakan pasal di pasar di Timur Tengah dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Okay, kalau kita tengok, kita dapat satu babak yang menunjukkan suasana pasar barat di Timur Tengah, betul. Di sana kita dapat tengok orang berjubah dan bentuk kepala sama ada lelaki ataupun perempuan.
Yang penting dekat pasar tu ialah suasana melelong hamba, bukan melelong barang-barang basah atau barang-barang kering. Okey, ketika Kasim Baba membina gadis bernama Marjina untuk dijadikan sebagai hamba agar dapat mata air loyah isterinya di rumah. Dengan melakukan ini, kita dapat memahami sedikit tentang membeli dan membebaskan hamba yang telah dijadikan sebagai hukum di dalam agama. Okey, kalau kita tengok kan, zaman-zaman Rasulullah dulu pun ada hamba dan macam ini kan. Ini Piramli nak tunjukkan bahawa zaman dulu ada terjadi situasi macam inilah. Dan ada yang disyaratkan oleh agama tentang hak hamba dan hukum beli sebagai hamba ni. Di satu belacan yang candu, kita tengok di tempat yang sama, di sisi yang sama. Kita di situ kata kalau jual belacan kita kena sorok-sorok. Maka jual candu saya terang-terangan boleh. Okey, kalau kataan di pandangan penulis dia kata maknanya mendalam juga dalam pembuatan. Jadi dia simpulkan perkara yang halal sudah menjadi asing bagi masyarakat, manakala perkara yang haram sudah menjadi biasa orang sekeliling. Itulah jadi pada zaman kita sekarang. Ini juga yang digambarkan oleh zaman orang terdahulu bahawa nanti akhir zaman orang yang berbuat baik adalah seperti menggambar api di tangan. Itu yang terjadi sekarang. Itu maknanya kalau kita tengok cerita Piramli bukan saja je. Dia akan menyampaikan satu mesej yang kita tak tahu. Dia seri, ya kalau kita tengok ubat. Satu babak filem Doremi kalau cerita pasal dia meniaga ubat tu. Maksudnya dia pinjam duit RM10 dan mendapat modal RM10, dia membuat produksi. Kalau kita kata dia buat produksi tu macam hentam promo je, tak ada dia mendapat sijil halal ke KKM kalau masih sekarang lah. Tapi dia gunakan apa je, arang ke apa, air-air yang kotor lah. Tapi itu dia nak ceritakan pasal Piramli nak ceritakan apa je jadi sekarang. Produk-produk sekarang ni hanya pada nama saja, tapi kebesarannya atau halal haram dia pun kita tak tahu. Okey. Ini strategi dia membuat perniagaan tu lah. Sambil dia menjual ubat tu, dia menyanyi. Jadi dengan nama Majun Sangkut diberi, yang produk ni kerana kilang produksi adalah di dalam Istana Sangkut. Istana Sangkut tu macam yang rumah dia tu lah, kita tengok rumah dia sebelah rumah jiran dia tu. Yang beratapkan apa je, tolak dan roboh tu kan. Okay. Kalau kita tengok lirik dia, inilah ubat yang sungguh istimewa, kalau salah sapu maka bagi hilang nyawa. Pada licin juga boleh tumbuh bulu. Okay. Lepas tu timbul satu cadangan untuk menghibur jiwa sudah lama. Apabila dia dah jual masa tu, habis semua stok dia. Dia pergi ke kelab malam Buluin untuk menjadi primer untuk meraihkan lah dia punya kejayaan menjual kali pertama. Jadi dia ajak sekali yang memberi modal tu, siapa saya tak ingat lah, yang perempuan sebelah rumah dia tu, yang memberi dia RM10 tu. Okay. Mari kita perhatikan suasana sekarang daripada pandangan pembaca dalam pasal obat atau makanan kesihatan. Sebab kita makan obat adalah untuk sihat. Malangnya hari ini beberapa banyak produk yang kita makan ialah menambahkan kesakitan. Ataupun seperkara lagi adalah sihatnya sekejap tetapi telah mengundang pelbagai kesan yang merusingkan jiwa. Okey, sekarang bab 4 agama. Dan bab ni ada banyak kitab si bongkok, utang, riba, kahwin, cinta, makanan dan Istanbul dan seterusnya lah. Okay, bab hutang kalau kita tengok dalam cerita Doremi, keluarga Do, dalam film Doremi di mana Do dan isteri dia berpura-pura tidur disebabkan masalah hutang. Di rumahnya ada juga ditangi oleh 3 tetamu yang tidak diundang, iaitu Tuan Tanah Kedau, seorang ceti yang membawa payung dan seorang apik yang datang untuk hutang. Okay, suasana menjadi sedih apabila kedua-dua mati, maka si ceti minta izin muka Do last juga yang mau kasih tengok. Bila dilihat muka, Piramli dengan bengis dan menakutkan. Inilah gambaran orang yang mati kerana banyak meninggalkan hutang. Tiba pula giliran Apik ingin melihat muka Piramli dan sebelum itu mereka bertiga ada berkata dia punya hutang kasih selesai lah. Dan bila mana Apik melihat dia mula kata, "Hayya, muka ada senyum." Inilah orang muka yang mati gembira kerana tidak meninggalkan hutang dengan manusia tanpa mengira bangsa dan agama. Membayar hutang itu wajib pada siapa saja kita berhutang. Okay, di Malaysia ni kita dapat 3 kaum besar melalui China India. Syukurnya nikmat hidup aman damai. 3 kaum utama ni setelah 6 tahun merdeka kita sama-sama hidup dalam aman dan harmoni. Okay, perkara hutang ni dapat banyak dalam Al-Quran yang memberi peringatan kepada kita. Itu juga para hadis dan Nabi. Okay, bab kahwin pula. Ini bab kahwin. Kalau kita tengok cerita Nujum Pak Belalang.
kita dapat satu soalan daripada nujum ahli nujum negeri yang lain tu, dia kata iaitu satu banyak, kedua sedikit-sedikit, tiga jarang-jarang, empat kadang-kadang. Berkahwin seorang itu memang biasa kan macam aku. Kahwin dua itu cuma sedikit-sedikit saja kerana ramai yang takut bini. Biasa ayat ini digunakan oleh lelaki untuk menjaga kemacuannya adalah dengan menyatakan bini tak takut kita. Bagi ketiga dan keempat jarang-jarang adalah kadang-kadang ini kemampuan dari segi ekonomi. Ini diceritakan pasal poligami lah. Penyakit masyarakat sekarang je lah, kita nak buat majlis besar-besaran. Jika tidak mampu, kita terpaksa hutang dan guna parah ke anak cucu. Macam zaman sekarang kita terpaksa buat personal loan, semata-mata nak kahwin saja. Kalau kita tengokkan daripada Babak Sudin, daripada cerita Bujang Lapuk, betul dia nak berkahwin dengan Zaitun tu, yang dia panggil dengan botol, dia lagi-lagi kan, dia nak kahwin tapi dia tak ada duit, betul. Tapi dia Sudin hantar dia meminang. Tapi Mak Sudin nak buat majlis besar-besaran, tapi Sudin kata dia tak ada duit. Jadi Mak Sudin kata, kita akan pinjam adik-adik. Jadi Sudin kata dia tak nak meminjam wang kepada untuk siapa-siapa, adik-adik pun dia tak nak pinjam. Dia kata adik-adik pun belum tentu dapat mengurus masalah dia. Dan mungkin juga mereka sedang mengalami masalah kewangan. Macam itulah cerita Bujang Lapuk. Zaman sekarang pun ada berlaku jugalah. Kita nak kahwin, kita pinjam personal loan, pinjam adik-adik. Tapi belum tentu adik-adik kita nak bagi kita pinjam, atau mereka pun ada masalah mereka sendiri. Okay, saya rasa itu je dulu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Okay, terima kasih Encik Helmi. Okay, kita teruskan program kita dengan panel kita yang kedua, Encik Amran. Silakan. Assalamualaikum. Saya nak share slide dulu. Sebentar. Okey. Koleksi status Facebook terbaik ni dikarang oleh Ustaz Dr. Zaharuddin ni. Dalam ni ada yang saya cakap tadi, ada 45 subtopik. Topik yang saya nak ulas ni ada 5 saja. Yang pertama ni cerita tentang aib. Sesiapa yang suka membawa berita orang lain kepadamu akan membawa beritamu kepada orang lain, berpadalah berkongsi cerita. Jika asyik ukit dan dedah salah dan kelemahan orang juga nanti ukit serta dedah keaiban, kesalahan dan kelemahan kita. Kat sini kita lihat di status Facebook untuk yang pemudi sekarang ni, selalu dia up status dekat Facebook. Kadang-kadang status Facebook dia kadang-kadang dia mengaitkan dia sendiri selalunya lah. Kadang-kadang kita tengok ada status ni kita dekat media sosial tu, dia menerangkan kelemahan dia. Contoh, saya bagi contoh lah. Tak ada guna bersuami jika sudahnya hidup je, susahnya hidup ni. Status macam ni orang akan baca, orang akan berfikir lah, bergaduh ke laki bini kan. Benda-benda negatif macam ni sepatutnya kita tak payah up di status Facebook tu ataupun di mana-mana media sosial lah. Kalau kita tengok selalu kebanyakan lah manusia sekarang selalu benda-benda macam ni dia expose supaya orang lain tahu cerita masalah rumah tangga, cerita masalah kewangan apalah. Semua tu benda tu dalam tu dia akan menyebabkan orang akan kecam dia. Macam itulah. Daripada menghabiskan masa berfikir, berprasangka, mencari kelemahan adalah lebih baik, lebih elok dihabiskan waktu itu untuk berfikir, menambah kualiti diri dan mencari kelemahan sendiri. Kerana di akhirat kelak, diri kita akan disoal dan kita dipertanggungjawab atas diri kita. Namun waktu tertentu baik juga dibantu orang lain sekiranya terzahir seluruh kelemahan yang boleh diperbaik
pastikan ia bukan berasaskan sangkaan dan pengutipan. Ini contoh saya screenshot ni yang saya ambil dekat saya Google je. Ni ceritalah macam mana orang post kan. Selalunya benda-benda orang post dekat Facebook ni. Ni tentang berita palsu. Semenjak semalam telah tular kiriman test dan audio komuniti terdapat COVID positif di Taman Nilam. Ini yang contoh lah. Bukan sahaja di Facebook, selalunya dekat WhatsApp pun orang akan post benda tu, lepas tu akan di-share oleh orang lain kan. Benda-benda macam ni sepatutnya tak boleh di-post. Dia ada yang akibat melojos, share, fitnah, apa semualah. Benda-benda macam ni selalunya kita tengok yang cerita-cerita palsu di media sosial. Jangan mudah percaya dengan perkongsian berita di Facebook. Ini hantuan cakap lah. Saya ambil benda ni dekat media lah. Hantuan ni, tapi bukannya hantuan sebenarnya. Ini mungkin kata-kata daripada ilmuwan yang lain lah. Jangan mudah percaya dengan perkongsian berita di Facebook. Ini cerita tentang aib lah. Yang subtopik yang kedua, bersangka-sangka. Kalau kita tengok benda-benda yang bersangka-sangka ni, selalu juga orang up status di Facebook. Jika orang yang bijak bukan hanya membaca apa yang tertulis dan tersurat, namun mereka juga itu ditujukan kepada kita. Dari situ akan diketahui si penulis itu sebenarnya sedang sindir kita, kagumi kita, benci kita, atau sangat tidak setuju layan kita dan sebagainya. Jika ia bacaan umum, boleh dibaca hingga penulis dan perasaan mereka sesama semasa menulis. Benda-benda ni kalau kita perhatikan di media sosial, jika status yang dibaca itu orang lain akan berfikir benda-benda macam ni, akan berfikirlah suami isteri itu yang saya cakap tadi ada gaduh, suami dia tak bertanggungjawab dan lain-lain lah. Benda-benda macam ni orang akan post dekat Facebook. Setiap tutur kata yang kita post dekat update status di media sosial akan orang lain akan lihat kita. Benda-benda macam ni contohnya dari telinga jatuh ke hati itu wanita mudah terpesona dengan apa yang didengarinya. Akibatnya sering tertipu antara tujuan hakiki dan tipu helah perangkap. Dari mata jatuh ke hati itu lelaki mudah terpesona dengan apa yang dilihatnya, hingga kerap terkeliru antara indah, hakiki dan palsu. Disuruh wanita perlu berhati-hati dengan ucapan indah yang didengarinya, manakala lelaki perlu menjaga pandangannya. Ini yang antara kondisi dalam buku ni saya screenshot ni. Benda-benda macam ni ada semua di dalam buku ni lah. Kalau kita lihat dalam buku ni, kalau banyaklah status koleksi Facebook yang untuk kita teladani lah. Dan seterusnya. Ini contoh lah saya ambil screenshot ni daripada sinar online ni. Zahira Malaysia bergaduh dengan Zul Arifin, saling sindir menyindir. Ini salah satu contoh lah. Body shaming. Ini body shaming selalu lah. Kita tengok kat body shaming ni. Body shaming itu adalah satu tindakan mengejek, menghina bentuk maupun ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Selalu kita tengoklah silau lah kan. Dia tak ada awak ni gemuk lah, awak ni botak lah. Dia bagi hint-hint dia. Macam kalau kita nak kutuk kawan kita tu silau lah, kursi ni bengkok lah, tak muat lah, apa semua kan. Itu contoh. Saya cakap contoh lah, bukan saya cerita pasal saya lah, tak. Kalau kita tengok tu kan, benda-benda macam tu lah selalu orang buat kat Facebook. Kadang-kadang kalau kita up gambar kan, mentang-mentang dia gemuk kan, lepas tu kita kutuk, kita macam jadi keyboard warrior di dalam media sosial kan.
banyak orang yang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayang dia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Ini salah satu dia punya koleksi lah. Apa yang saya nak huraikan dalam ni lah untuk tajuk kesangka-sangkanya. Okey, yang subtopik yang ketiga ni, jadilah baik. Jadilah baik ni kebajikan dan kebaikan yang dibuat pasti membawa domino effect kepada yang lain. Yakinlah bahawa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Justru jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Selalunya kalau kita ditegur orang lah kan, memang benar orang yang ditegur atas satu kesilapan, ketidaksempurnaan atau kekurangan itu sedang diuji hatinya untuk menghadam teguran dan nasihat itu tidak kira ia benar ataupun salah. Dia juga diuji bagi menepikan rasa terhina dan malu atas kelemahan diri sendiri, teringin mencari alasan dan hujah balas. Kalau kita tengok ni, kalau orang selalu tegur kita, orang yang akan tegur kita tengah bergaduh dengan suami. Sebentar. Tengah bergaduh ke apa semua kan. Kadang-kadang orang tegur kita tu, kadang-kadang akan menyebabkan kita macam rasa marah, rasa geram kan. Tapi perlu diingat, orang yang mendengar kita tu pun sedang diuji keikhlasan hatinya lantaran dia sedang dicucuk syaitan bagi merasa diri lebih hebat, mulia, lebih bijak, dan juga diuji bagi melawan sukan untuk menyedari kemungkinan tegurannya tersasar daripada kebenaran dan berlaku zalim terhadap apa yang ditegur lah. Kalau kita tengok kat sini, teguran ni ada dua kategori lah. Teguran yang sihat, teguran yang tidak sihat. Saya bagi contoh lah, teguran yang sihat ni, saya baca lah, tolonglah jangan diulang kesalahan itu sekian ibu bapa yang melahirkan awak. Ini macam teguran yang baik lah, macam skema bernyanyi kan. Tapi itulah salah satu teguran yang sihat. Kalau teguran yang tak sihat ni, contohnya dah lah bodoh pula tu, sombong pula tu. Itu salah satu teguran yang tidak sihat lah. Dia akan memberi kesan kepada orang yang ditegur kan. Walaupun kita tegur orang, tapi kadang-kadang orang yang menegur tu pun kadang menyindir kita. Untuk yang seterusnya, untuk subtopik yang ni, puji-pujian ni, puji-pujian ni, bila seseorang wanita post gambarnya di Facebook, kemudian ada yang komen, cantiknya awak, wah comelnya, moleknya awak, jeburnya awak, keluarnya wajah awak, atau apa-apa yang seperti yang selalu kita tengok di Facebook lah kan. Khususnya daripada lelaki bukan mahram ataupun wanita lain. Kemudian apakah respon wanita itu, kita tengoklah. Selalu kalau kita post up gambar perempuan tu mungkin cantik ke apa ni kan, respon kepada kita warga yang komen di dalam Facebook tu kan, biasanya ramai wanita yang menjawab lah, terima kasih, alhamdulillah, tak ada lah, biasa-biasa saja, comel juga saya, macam tu lah. Selalunya akan bagilah komen bila gambar tu dipost di Facebook, di mana-mana lah media sosial. Orang yang up status tu akan bagi komen lah macam ni, saya cakap terima kasih, alhamdulillah, tak ada lah, biasa lah, komen yang tawaduk lah, macam tu lah. Adakah itu satu petanda atau sifat yang baik kan? Selalu kalau kita tak nak orang komen macam tu, tak nak post benda-benda yang bukan, just kita delete je apa yang kita post tu, senang, tak payah orang nak komen berpanjangan lah. Contoh saya bagi kat sini, macam ni lah, Baby Tora ni. Baby Tora tak kisah kata netizen, suami puji tetap cantik. Baby Tora ni saya pun tak kenal siapa Baby Tora ni. Dalam saya tengok gambar ni, dia memang buat makan lah. Tapi dekat settle ni, suami dia puji dia tetap cantik kan.
Macam ni lah kalau status yang selalunya macam berangkai-rangkai macam sebelah kanan ni kan. Kalau awak tengok semua lah, ataupun penonton tengok lah, status dia berangkai-rangkai. Bila kita komen dia balas kan. Sampai tak ada kesudahan dia punya komen tu, kita kutuk dia, kita keji, kita kutuk dia keji, kita kutuk dia keji kan. Leceh lah macam tu kan. Kalau kita nak bala tak sampai, tak ada kesudahan lah cerita ni. Kalau tenang tu saya cakap tadi, kalau tak nak orang komen, tak nak orang keji kan, netizen tak nak keji, senang delete je status dan kita just relax je sahaja. Sakitkan hati ni yang subtopik yang kelima, yang subtopik yang terakhir lah. Saya akan terangkan dulu, sebelum saya baca dulu lah. Jadi gunanya mencerca, menghina dan memfitnah seseorang yang tidak kita sukai, itu hanya menyebabkan kita semakin hampir ke neraka. Dan dihentam pula bahkan menyedut amal baik kita di akhirat kelak. Kita kutuk orang, kita apa-apa semualah, kita keji orang kan, apa-apa yang buruk yang tentang kita ni, semua hasil apa yang kita dapat pahala tu dapat ke orang lain lah. Kalau kita kutuk apa semua kan, jika ini melihat sama ada kita meraihkan Aidilfitri ni, mungkin benda ni di post buku ni dalam waktu Aidilfitri ni. Itu sebab yang ada tulisan Aidilfitri ni. Saya ingin melihat sama ada kita meraihkan Aidilfitri sebagai mukmin atau munafik. Lihat saja pada diri masing-masing, iaitu pada cara pemakaian, tutur kata, pergaulan, perbuatan, percakapan, topik perbincangan yang dicenderungi yang mampu memberi clue sama ada kita semakin jauh ataupun dekat dengan Allah. Ini contohlah saya ambil dekat internet. Tindakan tegas terhadap penghina Al-Quran. Ini salah satu contohlah. Sakitkan hati orang lain kan. Menghina Rasulullah, lelaki hina Rasulullah bebas dengan jaminan polis. Dia dah post, sudah bukan-bukan di Facebook, di media sosial lain. Lepas tu orang mesti hentam dia kan. Lelaki hina Rasulullah ni mesti orang marah dia, orang keji dia. Macam ayo mari kita bincang. Dia kadang-kadang dia dekat media sosial tu dia suruh buat perbincangan macam ni lah. Ayo mari kita bincang secara akademik tentang Islam dan kenapa orang Islam menjadi ganas. Kisah hidup Nabi Muhammad, pengasas agama Islam pada waktu Nabi berumur 54 tahun. Dia nikah dengan budak 6 tahun yang bernama Aisyah. Ini salah satu status Facebook yang mungkin dapat kecaman daripada orang lain, terutamanya cerita tentang kenabian semua ni, mesti orang Islam akan marah kan. Ini akan menyebabkan netizen ni bergaduh sesama sendiri di media Facebook kan, ataupun media sosial lain, IG ke, di WhatsApp group ke, apa-apa kan. Ini contoh. Lagi satu ni contoh remaja lah. Majalah remaja ni terbaru, penyanyi Baby Shema yang menjadi mangsa keluncahan melampau, remaja yang menghantar mesin lucah kepadanya memberi amaran serius berkenaan. Kadang-kadang kalau kita tengok orang up status ataupun gambar di Facebook, mungkin sebab terlalu seksi lah, ataupun terdedah sana terdedah sini kan. Itu yang kadang-kadang kita tengok lah, komen-komen yang tiba-tiba orang ni, terutama lelaki lah selalu komen kan. Perempuan jarang komen, kalau gambar perempuan selalunya lelaki komen kan. Kalau lelaki selalunya perempuan komen kan. Selalu kalau kita tengok tu, kalau macam mendedahkan aurat tu, mungkinlah benda-benda macam ni akan terdedah daripada kecaman netizen kan. Kadang-kadang benda-benda yang bukan-bukan ditarik dia di media sosial kan. Okey, kesimpulan ni nanti saya akan seterusnya nanti kita serahkan kepada tuan moderator kita untuk kirakan selanjutnya. Okey, terima kasih dulu. Alhamdulillah, selesai untuk sesi yang kedua jemputan kita kali ini. Saya agak terkesan juga mendengar ulasan-ulasan jemputan kita. Dari panel pertama yang membawa bukunya Ilmu P. Ramlee, yang mana kita tahu karya-karya
arwah Tan Sri P. Ramlee ini mempunyai motif ataupun mempunyai tauladan yang sangat penting. Kalau kita renungkan, dia bukan sekadar lawa yang dibawakan saja, tapi mempunyai motif, mempunyai pesanan sama ada dalam kehidupan, dalam agama maupun bangsa dan juga negara. Manakala panel kedua kita yang membawakan buku tentang update status Facebook ni yang terbaik. Saya juga agak terkesan dengan di sini, mana apa yang juga kita lontarkan sama ada berita itu berita yang sahih ataupun belum sahih, dan ini akan dikongsikan kepada seluruh dunia. Untuk yang sosial media dari sosial media ni, dia bagi saya dia amat laju. Kita post di Johor Bahru, tak sampai 1 minit sudah berada sudah sampai di Kedah, Perak dan mana-mana sajalah serata dulu. Dia agak tertarik lah untuk yang buku yang diulas. Okey, untuk tidak melengahkan lagi, kita ke sesi yang terakhir, iaitu panel diminta untuk merumus buku yang dibaca. Okey, dipersilakan panel pertama kita, Encik Helmi. Silakan. Okay, hello, terima kasih. Dengar? Hello? Okay. Silakan tuan, dengar. Okay, terima kasih. Okay, kesimpulannya saya akan slide saya ni. Okay, ini penutup daripada buku tu yang saya ambil. Okay, kalau kita tengok kan, dalam buku ni penulis ada banyakkan cerita keadaan sekarang ni berlaku juga pada zaman dahulu, dan zaman dahulu punya perkara yang berlaku, apa yang berlaku juga pada zaman sekarang. Okay, kalau kita tengok kebanyakan generasi sekarang sudah tidak mengenal perjuangan dan seni hidup orang-orang terdahulu. Mereka sudah tidak dapat beza antara perkataan orang-orang dan orang-orang dan orang hutan. Ibarat juga mau bercerita tentang pokok getah, tapi getah ojol pun dia orang tak kenal. Okay. Waktu sekarang ni kita boleh tengok masih berleka tentang pentingnya hidup kan sejarah budaya bangsa. Itu patut macam saya setuju pada Prof Kasim Tukiman yang pakar sejarawan kita tu, fakulti kita ni. Saya suka dia yang mempentabakkan sejarah dalam generasi sekarang ni. Betapa penting sejarah tu untuk generasi sekarang supaya kita dapat teladan pembelajaran dia dan pengajaran dia untuk kita apply daripada zaman sekarang ni. Sebab dia akan berlaku juga pada zaman sekarang. Kalau kita tengok, tidak heran lah kalau sekarang bahasa Melayu akan tinggal pada nama saja kerana menang sorak kampungnya tergadai. Okay, kalau kita tengok sekarang, begitu juga hari ini kita tengok telefon kita ada beratus grup WhatsApp dan Facebook dan lain lagi hingga kita tak terlayan. Ini menyebabkan kita lalai. Kalau kita nak tengokkan ayat ni, kita kembali kepada Laksamana Doremi yang si Ray suka tengok teropong dia tu. Apa-apa teropong dia tu, dia minta apa dia nak tengok, semua dia boleh tengok. Itulah umpamanya teropong dia tu dengan zaman sekarang atau handset kita lah, handphone kita ni. Yang kita ada Google, ada WhatsApp, Instagram apa, itu menyebabkan kita lalai. Kalau kita tengok, dia kan mengurangi masa sesama keluarga hingga membawa telefon masuk ke dalam bilik air. Sampai begitu sekali orang zaman sekarang kan. Grup WhatsApp apa Facebook semua bawa sampai ke bilik air, sampai ke tidur pun dia akan tengok lagi handphone Macam kita tengok Tua Ismet, dia ada kata kepada anak dia daripada 3 Abdul berbunyi, anak dia ini dari kecil mahu bergaduh saja. Kita faham maksudnya dia ada sikit kecewa tentang anaknya yang mungkin sudah kematian isterinya ataupun beliau terlalu sibuk dalam perniagaannya hingga mampu mengharta di dalam dan luar negara yang telah diamanahkan olehnya kepada Tuan Selamat Akhlakan yang berhak beliau pegang wasiat. Jadi pada saya masa sekarang kita tengok anak-anak kita sekarang lebih pentingkan harta kita. Jadi
tak fikir keadaan kita yang ayah ni sebagai seorang ayah, apa yang kita minta dia jadi apa, tapi daripada kecil hingga besar gaduh pasal harta. Padahal harta tu pun tak boleh bawa ke mati, betul. Ini yang terjadi sekarang lah. Kita tengok itu yang bagusnya Siti P.Ramlee kita applykan pada waktu sekarang. Mesej-mesej yang tersirat tu kita kena fahami dengan lebih tepat lagi lah. Okay, kat sini penulis ada kata dia akan sedaya upaya untuk memberi kupasan. Maksudnya kupasan untuk buku ni dia bukan buat saya saja. Okay, dia mengupas, dalam kata lain dia cuba mengupas sebiji bawang dan bukan mengupas sebiji kobis. Walaupun kedua-dua tumbuhan ini boleh dimakan, saya iaitu penulis mempunyai pandangan berbeza. Pertama, sebiji bawang jika dikupas hingga habis akan bertemu satu bahagian isi yang sungguh padu dan tidak boleh dikupas lagi. Tetapi ia boleh dimakan. Kedua, jika sebiji kobis kita kupas sampai habis tidak akan meninggalkan apa-apa. Hanya bersisa satu bahagian yang tidak dimakan orang kerana bahagian itu hanyalah untuk mengikat kelopak-kelopak kobis sahaja. Kalau kita tengok dia masa sekarang macam itulah. Kalau kita nak menuntut ilmu tu, tuntutlah ilmu sampai betul-betul kita dapat ilmu yang sebenarnya dan bukan ilmu yang sia-sia saja. Seperti bawang ni, lagi dikupas lagilah ilmu tu keluar dari padu dan padat dan diredai lah ilmu kita tu dan diberkati. Okey, saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, dipersilakan pula panel kedua kita untuk sesi yang terakhir ni. Dipersilakan. Okey. Dengar Tuan Moderator? Dengar ni. Okey, untuk kesimpulan ni saya boleh rumuskan lah. Buku ni sebenarnya bagus lah untuk pembacaan kita untuk kehidupan kita seharian lah. Banyak ilmu yang manfaat yang boleh kita praktikkan untuk kehidupan harian kita. Mana yang tak elok kita tolak, kita pilih lah. Mana yang bagus kita ambil, kita simpan sebagai pedoman kita lah. Kalau kita nak rumuskan benda ni panjang sangat saya nak rumuskan. Cuma saya boleh bagi kata-kata lah, kata-kata nasihat dan kesimpulan yang banyak lah. Saya akan baca lah. Jangan diletak kebahagiaan pada rupa, apabila tua hilanglah bahagia. Jangan pada kulit, ia tetap akan kedut jua. Jangan pada fashion, ia tetap akan ditanggalkan dengan kain kapan. Ini salah satu koleksi status lah. Jangan pada harta, apabila mati pasti tidak bahagia. Jangan pada manusia, mereka boleh berubah dan tinggalkan kita. Jangan pada pujian, kerana suatu hari ia akan putus atau berubah kepada kejian. Jangan pada pangkat, semua boleh terangkat dan pasti mangkat. Tapi letaklah kebahagiaan pada yang mencari redha Allah SWT dengan mentaatinya dan terus belajar cara mentaatinya. Kerana itu tak akan hilang, mati atau berubah dari janjinya yang pasti. Dengan cara itu kita masih mampu bahagia di celah masalah duniawi yang sementara. Hidup ni, kita sebagai manusia, hidup di dunia ni jangan terlalu mendongak ke langit. Takutnya kita sungkur menyembah bumi. Ditujukan kepada siapa-siapa lah. Kepada bos kita ke, kepada staf-staf biasa ke, kepada kawan-kawan ke. Benda-benda macam ni menjadi pusingan. Kita ni hidup sebagai pusingan roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah kan. Kadang-kadang kalau kita buat satu kejahatan akan dibalas balik dengan kejahatan. Kalau kita buat kebaikan, 1000 kali akan diberi kebaikan kan. Rumusan yang saya bagus ni untuk kehidupan kita ni, contoh yang buku saya pilih ni, bagus lah untuk kita baca, kita faham kan mana-mana apa isi kandungan semua dalam ni. Kebanyakan berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Kalau kita tengok lah yang status yang ni, tak semestinya kita baca lepas tu kita tinggalkan. Kita boleh menjadi pedoman kita. Antara koleksi status yang saya antara yang terbaik yang saya boleh bacakan
Inilah kurangkan masa menghadap internet dan Facebook, tambahkan masa berkualiti, nescaya sakinah, mawardah dan rahmah dalam keluarga akan bertambah. Dan yang statement yang antara yang terbaik saya bacakan, jangan perkecilkan ketaatan yang sedikit dan kecil kerana konsisten memberi kesan kebaikan dan istiqamah. Jangan meremehkan dosa yang sedikit dan kecil kerana berterusannya memberi kesan sangat buruk dan dosa besar. Itu yang terakhirlah. Sebelum saya akhiri santai ini, saya menyusun 10 jari, memohon kemaafan jika ada terlanjur kata, terkasar bahasa serta perbuatan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Dan seterusnya kepada tuan moderator kita. Okey, terima kasih Encik Amran. Berakhir sudah kita punya sesi kali ini. Ucapan ribuan terima kasih di atas perkongsian buku oleh dua orang panelis jemputan kita. Semoga kita semua mendapat manfaat dari atas perkongsian ini. Dengan ini saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita kiranya ada. Ada soalan? Okay, nampaknya macam tidak ada soalan. Saya dah lihat di Facebook juga, di chat, di web pun tak ada. Dengan ini saya memberi ruang. Okey, sekiranya tak ada program, tak ada soalan, saya serahkan program ini kepada Encik Herul untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Encik Herul pun tak ada. Encik Herul ada? Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih kepada moderator dan juga panel. Alhamdulillah program kita okey walaupun kita hari ni ada short seorang panel. Tapi saya ambil kesempatan ni ucap terima kasih kepada semua yang hadir untuk dan memberikan makluman kepada semua mengenai satu program kita petang ini, iaitu tentang satu siri perkongsian staf FSSH, PPP FSSH, iaitu mengenai audit. Dan saya diminta oleh dekan untuk maklumkan bahawa kehadiran kita ni untuk sebelah petang kita wajibkan untuk semua orang kerana dia melibatkan peranan dan tanggungjawab kita untuk menjaga kawasan masing-masing berkaitan dengan audit OSHARE. Jadi ambil kesempatan ini untuk maklumkan kepada semua tim FSSH ataupun kalau ada orang luar juga untuk sama-sama mendengar satu sesi perkongsian daripada Cik Iskandar, Ros Iskandar yang merupakan auditor di peringkat universiti untuk audit OSHARE, dan dia akan tunjukkan apa-apa kesilapan atau kesalahan ataupun apa-apa perkara baik yang boleh dipraktikkan berkaitan dengan OSHARE ni. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih sekali pada semua dan harap petang ni kita join program bersama dengan Ros Iskandar, insyaAllah. Okey, terima kasih moderator walaupun tak nampak muka. Okey, terima kasih Cik Rul. Tahniah Cik. Tahniah. Okey, penghargaan diucapkan juga kepada Cik Rul, Cik Razmi bin Ishak selaku pelaksana program pagi ini, dan kepada rakan-rakan yang terlibat maupun secara langsung maupun tidak. Dengan ini saya akhiri program pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok 3 minggu akan datang kan. Kalau